A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk video kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita berkenaan dengan taburan penduduk di Malaysia. Dan hari ini kita akan tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Okey, ini sedikit pengulangan daripada yang lepas. Kita tengok bahawa taburan penduduk ni tidak sekata kan. Contohnya kalau macam di Batu Pahat ni kan, bukan semua orang duduk di Paik Raja kan. Ada orang duduk mungkin di Seri Gading kan, ada orang mungkin duduk di Air Hitam. Okay. So taburan tu dia bertabur lah kan. Okay. So kenapa jadi macam tu? Tentulah dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang tertentu. And then taburan penduduk ni, kawasan yang padat dan kawasan sederhana dan juga kawasan yang jarang, semua tu mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di kawasan tersebut. Okey. Dan sebenarnya benda ni, kalau tengok gambar situ kan, dia bukan hanya berlaku di Malaysia tapi di seluruh dunia kan. Maknanya penduduk dunia di sini pun kan, dia taburan penduduk tu bukan hanya satu tempat kan. Tapi ada tempat yang ramai, ada tempat sikit, ada tempat yang lebih sikit lagi. Okey, so mari kita tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia ni. Okey, yang pertama ialah faktor fizikal. Okay. Bila kita faktor fizikal ni maksudnya macam manakah keadaan bentuk muka bumi. Okay. Itu maksudnya faktor fizikal. Dan so perbezaan bentuk muka bumi itu mempengaruhi adakah orang akan ramai duduk situ ataupun tidak. Okay. Contoh yang pertama adalah faktor fizikal yang pertama itu tanah pamah. Kan? Tanah pamah adalah kawasan yang agak rata kan. Dia tak tinggi sangat kan. Okay. So kawasan ni bila dah agak rata, senang nak buat kedai, senang buat rumah kan. So sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan sesuai untuk penempatan kan. Jadinya kawasan yang sesuai macam ni, orang senang nak duduk situ, orang senang nak berurus niaga di situ kan. So jadilah kawasan tersebut berpenduduk yang padat kan. Contoh dekat sini dia bagi kan, dataran Kelantan kan, sebagai kawasan pertanian. So senang nak buat kerja pertanian di situ, so ramai duduk situ. Dan juga contoh lain, bandar-bandar macam Seremban kan, Petaling Jaya dan juga Sibu kan. Tu bandar yang wujud kerana kawasan itu sesuai untuk penempatan dan untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Okey. Keadaan muka bumi yang seterusnya adalah tanah tinggi. Kan? Dan kita pun boleh agak kan bila tengok gambar yang macam ni kan, gunung ganang kan. So tanah tinggi ni disebut sebagai darjah ketersampaian yang rendah. Nak sampai ke sini pun susah. So nak bina kediaman pun susah. Kalau nak bina juga dia memerlukan kos yang sangat tinggi kan, kerana bentuk muka bumi tak rata kan, beza dengan tanah pamah. Okay. So akibatnya penduduk di sini adalah jarang kan. Dia punya kepadatan dia atau pertaburan dia adalah jarang. Okay. Contohnya Ulu Tembeling kan, Banjaran Kapuas Hulu dan juga Banjaran Tahan. Yang ketiga adalah faktor fizikal seterusnya, itu pinggir laut dan saliran. Okay. So kawasan pinggir laut dan saliran ni, tengok gambar ni kan, ini adalah gambar di Sungai Rajang kan. Tengok ada banyak bot semua tu kan. Jadi bot-bot ni digunakan untuk perhubungan kan, pengangkutan. Okey, dan juga tentulah kan, pinggir laut dan saliran ni adalah tempat untuk kegiatan ekonomi kan, banyak air sesuai untuk pertanian. Okey. So kawasan ni mempunyai kepadatan penduduk yang sederhana padat. Dia tidaklah sepadat bandar-bandar kan. Sebab dia ada kekurangannya sendiri, tapi dia pun agak padat juga. Cuma kalau kawasan fizikal, bentuk fizikal yang berpaya kan, biasanya berpaya ni berpenduduk jarang lah kan. Contohnya macam Tasik Chini dan juga Tasik Bera. Okay. So tu untuk faktor fizikal kan, dan macam mana bentuk muka bumi tu mempengaruhi adakah orang ramai akan duduk di situ ataupun tidak. Okay, faktor yang seterusnya, yang terakhir yang kita akan tengok hari ni adalah faktor ekonomi. Okay. So apakah perusahaan ekonomi situ tu pun mempengaruhi adakah ramai orang akan pergi ke situ. Okay. Yang pertama contohnya pertanian. Tadi pun kita tengok kan, kawasan dataran Kedah Perlis tu kan. Okay. So bila kawasan tu sesuai untuk pertanian kan, orang tanam di situ, kemudian akan buka kilang kan, kemudian dah ada orang duduk di situ, buka kedai kan. Semua tu menyebabkan kawasan tu menjadi membangun kan, ada ramai orang. Okey, seterusnya ialah faktor ekonomi kedua adalah perikanan. Perikanan pun sama juga. Bila kawasan tersebut sesuai untuk buat aktiviti perikanan, orang senang duduk situ sebab ada sumber pendapatan. Kalau tak ada sumber pendapatan, susah duduk situ kan. Okey, satu kawasan-kawasan yang ada sumber perikanan ni, penduduknya biasanya sederhana padat. Okey. Contoh di Sempurna, di Tumpat dan juga di Kemaman. Cuma
dah tentu jugalah mungkin kita pernah dengar Semporna ni kan, kawasan yang juga popular kerana pelancongan. Dia ada sumber ekonomi lain jugalah selain daripada perikanan tu. Tapi asalnya kenapa ada orang kat situ, sebab adanya perikanan tu. Okay, yang seterusnya adalah faktor ekonomi dari sudut perlombongan. Okay. So bila ada perlombongan, contoh kat sini petroleum dan gas asli, ni lah bandar Miri. Bandar ni bangun sebab orang melombong petroleum dan gas asli di sini. So bila perlombongan tu sama jugalah kan, ada kerja kat situ, orang pergi situ, dah pergi situ kena ada rumah, ada rumah kena ada kedai, ada kedai kena ada yang lain macam sekolah dan seterusnya kan. So tempat tu membangun, dan macam Miri ni satu bandar yang padat kan. Dan terakhir adalah faktor ekonomi dari sudut perindustrian. Okay. Perindustrian ni macam kilang-kilang kan, buka bisnes-bisnes semua tu kan. So semua tu bila dibuka semua tu menyediakan peluang pekerjaan kan. So orang mungkin asal daripada tempat lain kan, kemudian pergi belajar, dan lepas belajar tu nak cari kerja, dia akan pergi ke kawasan-kawasan yang ada perindustrian. Okay. So itu menyebabkan berlakunya penghijrahan penduduk. So ramai orang daripada tempat lain duduk di situ. So contoh macam di Bayan Lepas, Shah Alam, Batu Berendam dan juga dinilai. Okay. So ni insyaAllah dua faktor yang kita tengok dalam video kali ni. Faktor yang seterusnya insyaAllah kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.